Bagaimana untuk kita fahami dan nikmati nikmat perpaduan sesama bangsa ini dan bagaimana fiqh ta'ayush yang perlu disuburkan khusus kepada para pendakwah. Silakan. Ya, ini soal fiqh ta'ayush, maknanya hidup bersama, fisilmi dalam keadaan aman dan damai itu bukan perkara baru. Ini yang diasaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita sebut Madinah itu sebagai sebuah negara, ianya sudah berbilang kaum. Ya. Ianya sudah maknanya yang kita lalui pada hari ini bukan suatu yang tidak ada dalam sirah. Yang sudah ada dalam sirah. Jadi bagaimana Rasulullah melayani tersebut, dia menganggap bahawa mereka yang bukan Islam sebagai mad'u. Sebagai orang yang perlu kita dakwahkan dengan akhlak kita. Bukan sebagai orang yang perlu kita musuhi dan kita takuti. Jadi kalau kita ada pendekatan mad'u ini tersebut, maka orang bukan Islam yang duduk di tepi masjid, dia pun hari-hari mendengar azan, ya, tetapi tak pernah dia melihat atau kesempatan untuk masuk ke dalam masjid untuk melihat bagaimana kita wudu, ambil wudu, sembahyang, nutup aurat. Dia tak nampak kesempatan tersebut. Ini ada antara aduan-aduan mereka yang duduk di tepi-tepi masjid yang bertahun-tahun tak pernah diajak. Ya, jadi bayangkan kalau kita mengambil konsep mad'u mereka itu oleh orang yang perlu kita dakwahkan, maka saya fikir ini yang dilakukan di masjid-masjid di negara barat. Bahawa mereka welcome golongan mu'allaf ataupun nak mengenal Islam, mereka ada ruang untuk mereka belajar tentang Islam dalam menggunakan bahasa Inggeris dan segala macam. Jadi kerana itulah saya berpandangan bahawa konsep masyarakat berbilang kaum ini bukan asing. Ianya ada di dalam sirah Nabawiyah dan bagaimana Rasul menyantuni mereka bagai suatu perkara yang perlu kita pelajari. Bagaimana Rasul berhijrah menggunakan mereka yang bukan Islam untuk penunjuk jalan. Ini menggambarkan bahawa kerjasama antara yang Islam dan juga bukan Islam tidak merupakan satu masalah, bukan bala, tapi merupakan rahmah kepada kita untuk sebagai seorang orang Islam.